Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Haslina Nur binti Ismail, Guru Bahasa Melayu SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Guru-guru yang saya hormati, sebagai permulaan perkongsian hari ini, saya akan menerangkan pengintegrasian elemen pendidikan keuangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi menengah rendah. Cadangan kemahiran yang ingin saya jelmakan pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu standard kandungan 1.3, mendengar dan memahami maklumat, fakta, idea, hujah dalam pelbagai wacana dan memberikan respon. Dan standard pembelajaran 1.3.1 iaitu mendengar dan mengkategorikan maklumat yang terdapat dalam pelbagai wacana serta memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat, bermakna mengikut konteks. Kemahiran mendengar dan bertutur yang dijelmakan melalui penerapan elemen celik keuangan iaitu CK1, wang, sumber pendapatan dan kerjaya. Sebagai guru, ketika melaksanakan PDP ini mestilah mengutamakan standard pembelajaran yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu. Selain itu, elemen merentas kurikulum bagi pendidikan keuangan bukan sahaja dapat diterapkan dalam aktiviti berbahasa, malah dapat juga diterapkan melalui tema-tema seperti pendidikan, pelancongan, pertanian, peternakan dan perikanan dan sebagainya. Untuk pengetahuan guru-guru, matlamat pendidikan keuangan ini adalah untuk melahirkan murid yang celik keuangan yang berupaya menguruskan keuangan secara cekap dan bijaksana. Baiklah, saya mulakan perkongsian saya yang bertajuk Yakin Pasti Boleh. Melalui ini, murid dapat menyedarakan sumber pendapatan sebagai murid sekolah. Rakan guru yang saya hormati, cadangan saya ialah guru boleh memulakan PDP dengan menunjukkan beberapa helai wang kertas kepada murid. Guru bertanya beberapa soalan tentang kegunaan dan kepentingan wang dalam kehidupan seharian. Antara kemungkinan jawapan murid adalah untuk membeli barang keperluan seperti makanan dan pakaian. Di samping itu, kepentingan wang adalah untuk membeli telefon, rumah dan kereta. Guru juga boleh bertanya kepada murid apakah aktiviti yang boleh dilakukan sebagai seorang murid untuk menjana pendapatan sendiri. Antara jawapan murid ialah menjual snack kepada rakan-rakan, melibatkan diri dalam pertandingan e-sukan, perniagaan dalam talian dan menjadi pempengaruh digital. Seterusnya, guru boleh mendendangkan atau memperdengarkan rangkap lagu Hari Raya yang bertajuk Suasana Hari Raya, nyanyian yang dipopularkan oleh Anwar Zain dan Elena. Guru meminta murid mendengar dengan teliti dan meminta murid menyatakan mesej yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Cadangannya ialah guru mengambil sebahagian lagu tersebut. Mari saya dendangkan lagu tersebut. Wajik dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Ya, setelah mendengar itu, murid mendengar lagu, guru meminta murid memberi respon secara lisan tentang lagu yang diperdengarkan. Jangkaan jawapan murid ialah makanan tradisional masyarakat Melayu iaitu wajik dan dodol. Apabila hari raya, mereka akan berjumpa dengan saudara mara iaitu bapa saudara dan ibu saudara. Apabila hari raya menjelma, mereka mendapat duit raya. Di sinilah guru mengaitkan bahawa salah satu punca pendapatan murid ialah pemberian duit raya daripada orang dewasa. Langkah seterusnya, guru boleh memperdengarkan audio pengumuman hadiah kemenangan berbentuk trofi, sijil dan wang tunai. Guru meminta murid mendengar dengan teliti.
Berdasarkan rakaman audio, guru meminta murid untuk menyatakan apakah sumber pendapatan yang diperoleh. Seterusnya, guru boleh menggunakan teknik penyoalan tentang bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada murid-murid sekolah semasa pembukaan sekolah pada awal tahun. Langkah seterusnya, guru-guru menjelaskan kepada murid bahawa untuk hidup selesa, mungkin ada yang perlu menambah sumber pendapatan. Terdapat pelbagai cara untuk menambah sumber pendapatan. Guru boleh menerangkan terdapat pelbagai sumber pendapatan dengan usaha dan tanpa usaha. Sumber pendapatan dengan usaha ialah sumber yang diperoleh hasil daripada pekerjaan yang dilakukan dengan usaha sendiri. Manakala sumber pendapatan tanpa usaha ialah sumber yang diperoleh bukan daripada pekerjaan tetapi daripada sumber lain seperti hadiah, pemberian ibu bapa atau sanak saudara, bantuan kerajaan dan lain-lain. Setelah guru menerangkan pelbagai sumber pendapatan dan alternatif, guru boleh meminta murid memberikan respons terhadap pelbagai sumber pendapatan dan alternatif. Sebagai remaja, pernahkah anda menerima sumber pendapatan dengan usaha dan tanpa usaha? Jangkaan jawapan murid sudah pasti mereka pernah menerima sumber pendapatan sama, ada sumber pendapatan dengan usaha atau sumber pendapatan tanpa usaha. Guru-guru juga boleh meminta murid untuk mengemukakan pelbagai sumber yang diterima oleh mereka. Berdasarkan maklumat sumber pendapatan yang telah didengari oleh murid, guru boleh meminta murid untuk mengkategorikan maklumat sumber pendapatan dengan usaha atau sumber pendapatan tanpa usaha. Antara sumber pendapatan murid ialah hadiah, keuangan, kemenangan, duit raya, perniagaan dalam talian, hadiah hari jadi, bantuan awal persekolahan dan pempengaruh digital. Berdasarkan maklumat sumber pendapatan yang telah anda dengari, seret dan lepaskan maklumat tersebut mengikut kategori sumber pendapatan dengan usaha dan tanpa usaha. Ini ialah contoh jawapan murid bagi aktiviti ini, iaitu sumber pendapatan dengan usaha ialah hadiah wang kemenangan, perniagaan dalam talian dan pempengaruh digital. Manakala sumber pendapatan tanpa usaha ialah duit raya, hadiah hari jadi dan bantuan awal persekolahan. Situasi 1. Aisyah seorang murid tingkatan 3. Dia belajar menjahit daripada ibunya sejak dari sekolah rendah lagi. Aisyah sangat berminat dan berbakat dalam seni jahitan, terutamanya menjahit pakaian. Rakan-rakan sekelas sering menempah pakaian dengannya. Wang hasil tempahan itu dikumpul di dalam tabung sebelum disimpan ke dalam bank. Situasi 2. Mazlan seorang atlet bagi acara larian di sekolahnya. Dia sering menyertai pelbagai pertandingan dan selalu memenangi acara yang disertainya. Pelbagai hadiah berupa piala, medal dan wang dibawa pulang. Kebiasaannya, wang hadiah tersebut akan diberikan kepada ibunya untuk disimpan bagi kegunaan masa hadapan. Situasi 3. Muhammad Rafi seorang nelayan pantai. Pendapatannya sebagai nelayan pantai tidak begitu mencukupi untuk menampung keperluan keluarganya. Muhammad Rafi mempunyai bakat terpendam iaitu berani dan bijak berkata-kata di hadapan kamera. Oleh sebab itu, dia telah mengambil keputusan untuk menjadi pempengaruh digital dengan berkongsi videonya mencari rezeki sebagai nelayan pantai di laman YouTube. Ramai yang menonton videonya sehingga dia mendapat bayaran yang lumayan bagi setiap video yang dimuat naik. Bayaran yang diperoleh tersebut dapat menampung keperluan keluarganya. Kesimpulannya, berdasarkan tajuk Yakin Pasti Boleh, ini murid dapat mengkategorikan maklumat berkaitan sumber pendapatan dengan usaha dan sumber pendapatan tanpa usaha yang telah didengar dalam pelbagai wacana.
Selain itu, murid-murid juga dapat memberikan respon secara lisan terhadap situasi melalui persoalan yang dikemukakan oleh guru dengan betul. Secara tidak langsung, menerusi kemahiran bahasa iaitu mendengar dan bertutur, elemen celik keuangan dapat diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas. Selesai sudah perkongsian saya kepada guru sekalian. Harapan saya, perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh guru ketika mengajar di dalam kelas nanti. Video yang telah dipaparkan ini merupakan contoh pengintegrasian elemen pendidikan keuangan dalam PDP di dalam kelas. Saya percaya guru-guru di luar sana sangat kreatif untuk mengintegrasikan pendidikan keuangan dalam PDP masing-masing. Sekian, terima kasih.